Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya Siti Sufia Mosidi memegangkan matriks D20190909892. Kami akan menerangkan falsafah pendidikan kebangsaan unit 4. Oke, yang pertama sekali saya akan menerangkan tentang penyataan falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berupaya mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap kesejahteraan dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara. Oke, yang seterusnya ialah model konseptual falsafah pendidikan kebangsaan yang terbahagi kepada 4, yaitu intelek, rohani, emosi, dan jasmani. Intelek merupakan keupayaan mental, yaitu yang berkaitan dengan akal dan daya pikiran yang dimiliki oleh seseorang. Perkembangan potensi intelek adalah bagi memastikan seseorang itu memperolehi sesuatu yang positif seperti berpikiran secara kreatif, kritis, dan inovatif, memanfaatkan ilmu untuk diri dan orang lain, mendapatkan, meningkatkan, dan menyebarkan ilmu, mempunyai kemahiran asas menulis, mengira, membaca, dan menakul. Rohani pula ialah sesuatu yang berkaitan dengan jiwa dan kalbu, yang berkait rapat dengan seseorang dan Tuhan. Unsur rohani dikembangkan lagi bagi membentuk individu yang berakhlak mulia, yang dapat memupuk dan membina disiplin diri, menyadari dan menginsafi tanggung jawab, menghargai dan mensyukuri pemberian Tuhan, menyadari dan menginsafi adanya Tuhan yang mencipta. Oke, yang seterusnya ialah emosi. Emosi adalah sesuatu yang berkaitan dengan jiwa dan perasaan seseorang. Emosi merupakan perasaan dan jiwa seseorang. Oke. Pembangunan emosi diberi penekanan karena emosi mempengaruhi seseorang dalam bertingkah laku dan bertindak. Perkembangan emosi adalah untuk memastikan perasaan tenang dan tingkah laku terkawal, memiliki semangat kekitaan dan perpaduan, memiliki dan memupuk perasaan kasih sayang, menghargai serta menilai keindahan dan kesenian. Oke. Dan yang terakhir ialah jasmani. Jasmani merupakan keupayaan psikomotor yang dimiliki oleh seseorang yang berkaitan kecergasan fisikal dari diri manusia. Perkembangan unsur jasmani adalah bagi memastikan seseorang individu berupaya melakukan riadah, menjaga kesehatan badan, berusaha meningkatkan daya pengeluaran, menggunakan tenaga fisikal untuk berdikari, memanfaatkan tenaga fisikal untuk berdikari, menggunakan tenaga fisikal bagi kepentingan semua, mengembangkan bakat, kemahiran, dan manipulatif. Oke. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Zaini dan rakan-rakan sekalian. Seterusnya saya akan membentangkan tentang elemen kandungan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama diberi Fiona Yong Sien Ning, memegang kad metrik di 2012090907. Di sini terdapat 4 elemen dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Pertama, intelek. Kedua, emosi. Ketiga, jasmani. Dan keempat adalah rohani. Elemen kandungan yang pertama adalah intelek. Intelek adalah ilmu yang bermanfaat, daya pemikiran yang logik dan analitik, daya pemikiran yang kreatif dan inovatif, serta hikmah yaitu ilmu yang membawa kepada kebenaran. Seterusnya, elemen rohani.
rohani bermaksud kemantapan jiwa, keyakinan kepada Tuhan, kepercayaan dan kepatuhan kepada agama sendiri, serta menghayati nilai-nilai murni dan agama masyarakat. Elemen emosi pula bermaksud memupuk kasih sayang, memiliki semangat kekitaan dan perpaduan, menekankan tentang perasaan dan tingkah laku terkawal. Elemen terakhir yang berkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan adalah jasmani. Jasmani adalah berkaitan tentang kecerdasan fisikal diri manusia. Jasmani merupakan keupayaan psikomotor yang dimiliki oleh seseorang. Seterusnya, saya akan meneruskan pembantangan saya tentang proses pelaksanaan falsafah pendidikan kebangsaan. Di sini terdapat 4 proses. Proses yang pertama adalah bersepadu, kedua menyeluruh, ketiga seimbang, dan keempat adalah harmoni. Proses menyeluruh bermaksud bakat, potensi, kebolehan tidak boleh dikembangkan berasingan, sebaliknya dihubung kaitkan yaitu diselaraskan bagi mengelakkan pertentangan antara satu sama lain. Proses bersepadu yaitu berkaitan tentang peningkatan dan perkembangan merangkumi 4 aspek. Pertama, jasmani, kedua rohani, ketiga emosi, dan keempat intelek. Proses pelaksanaan seimbang pula berkaitan tentang individu mestilah mempunyai ilmu atau sasya yang baik, percaya kepada Tuhan, dan akhlak yang terpuji. Proses pelaksanaan harmoni pula melibatkan 4 aspek, yaitu jasmani, emosi, rohani, dan intelek. Keempat-empat aspek ini perlulah seimbang agar mampu menghadapi cabaran dan menyelesaikan masalah. Sekian itu saja daripada pembantangan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asmi binti Jirik alias Ibrahim, memegang nomor metrik di 20192090910. Sekarang saya akan membentangkan bagian saya, yaitu pendidikan di Malaysia, pendidikan berterusan. Pendidikan berterusan merupakan suatu proses yang berlaku dalam diri seseorang, bermula sejak dalam kandungan sehingga ke akhir hayat. Pendidikan berterusan melibatkan 3 peringkat, yaitu peringkat awal, peringkat sekolah, dan lepas sekolah. Bagi peringkat awal, pendidikan yang diperoleh adalah secara tidak formal yang memberi penekanan terhadap aspek pertuturan, bimbingan agama, dan perhubungan fisikal. Khususnya peringkat sekolah. Pada peringkat sekolah pula mendapat pendidikan yang formal, yaitu prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, dan sekolah tinggi. Dalam peringkat sekolah memberi penekanan terhadap pemilihan kerjaya, penyesuaian hidup, dan pemerolehan berbagai ilmu, pengetahuan, dan kemahiran. Lepas sekolah pula adalah pendidikan terus berlaku di mana semasa seseorang melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi, di tempat kerja maupun dalam komuniti. Selepas sekolah memberi penekanan terhadap penyesuaian hidup dan penghayatan agama dan nilai murni. Seterusnya, kriteria pendidikan berterusan. Terdapat 8 kriteria pendidikan berterusan, yaitu reka bentuk, pengajaran, pembelajaran, institusi, kurikulum, penilaian, pengiktirafan, dan organisasi. Seterusnya, pelaksanaan pendidikan menurut FPK. Yang pertama adalah pendidikan merupakan satu usaha berterusan. Usaha berterusan dari pelbagai pihak, yaitu pemilihan kerjaya, penyesuaian hidup, mengeratkan perpaduan, dan perkembangan bakat dan potensi. Yang kedua, pendidikan ke arah perkembangan potensi murid, yaitu setiap individu mempunyai potensi, bakat, kebolehan, dan ataupun keupayaan. Namun begitu, tidak semua bakat ataupun keupayaan dapat dilihat dengan jelas karena sebahagiannya adalah terpendam dalam diri seseorang individu. Sehubungan dengan itu, pendidikan berperanan dalam mengembangkan potensi setiap murid sehingga cemerlang. Yang ketiga ialah pelaksanaan pendidikan berterusan FPK juga berpaksikan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Seperti yang kita semua tahu, kepercayaan kepada Tuhan adalah merupakan prinsip yang pertama dalam rukun negara. Mempunyai kepercayaan beragama serta mematuhi dan mengamalkan segala perintah agama adalah penting dalam mengawal diri individu. Dalam FPK, kepercayaan dan kepatuhannya ialah mengakui wujudnya pencipta, mengikuti dan mengamalkan ajaran agama,
serta melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan. Kesimpulannya, setiap individu perlu yakin bahawa wujudnya pencipta yang mencipta manusia dan alam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amirah Nurul Adliana binti Osman Bakri, memegang kad matriks bernombor di 2019-2009-0901. Pada hari ini, saya akan membincangkan tentang peranan guru ke arah mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Komponen ketuhanan. Guru perlu memikul amanah bahawa kerjaya sebagai pendidik itu merupakan satu amanah yang dipertanggungjawabkan untuk dilaksanakan. Guru perlu menjadikan kerjaya keguruan itu sebagai salah satu ibadah yang memberikan sumber rezeki dalam kehidupan. Guru perlu sentiasa bersyukur dan melipat gandakan usaha untuk memberikan didikan yang terbaik dan sempurna sebagaimana yang diamanahkan. Dalam mendidik, bentuklah akhlak murid-murid untuk menjadi insan yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Komponen yang kedua, komponen profesional. Guru yang profesional adalah guru yang tahu apa yang mesti dilakukan di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dapat menjadikan murid-muridnya beroleh kejayaan dalam hidup dan dapat memberikan ilmu yang terbaik. Dengan itu, guru perlu menjadi orang yang sentiasa lapar kepada ilmu dan sentiasa berasa bodoh dengan perubahan dan sentiasa tahu mencari penyelesaiannya. Komponen yang ketiga, komponen pengajaran. Pengajaran melibatkan pelbagai kemahiran, pengetahuan, bahasa dan nilai yang saling bergabung untuk melahirkan murid yang cemerlang. Guru perlu menguasai perkara tersebut dan berkebolehan untuk menterjemahkan ke dalam amalan yang berkesan. Kemahiran mengajar, komunikasi dan pengendalian teknologi adalah perkara yang diutamakan. Manakala pengetahuan secara mendalam, meluas dan terkini terhadap konten, pedagogi khusus dan am, kurikulum, murid, konteks dan matlamat pendidikan adalah penting. Komponen yang keempat, komponen perundingan. Guru adalah pemimpin, pembimbing dan pendorong untuk memastikan tiada murid yang tertinggal di belakang. Guru perlu bertindak sebagai perunding yang cekap terhadap murid, ibu bapa, rakan sejawat dan pihak atasan yang lain. Sebagai perunding, peranan guru ialah memastikan tiada masalah, iaitu halangan dalam memastikan murid berjaya. Komponen yang terakhir, komponen penyelidikan. Guru mesti sentiasa mendahului era dengan sentiasa memperbaiki diri bagi meningkatkan tahap profesionalisme. Penyelidikan adalah perkara yang perlu dilakukan oleh guru dalam konteks amalannya dalam bilik darjah. Kajian tindakan merupakan salah satu penyelidikan yang boleh guru-guru laksanakan untuk mengenal pasti dan menyelesaikan masalah dalam pengajaran dan pembelajaran. Rumusan. Falsafah pendidikan kebangsaan merupakan pernyataan yang mengandungi perkara-perkara yang mesti menjadi panduan dan rujukan untuk merancang, melaksana dan mencapai matlamat pendidikan Malaysia. Secara tersurat, falsafah pendidikan kebangsaan mengandungi 2 ayat dan 69 patah perkataan tentang proses dan matlamat pendidikan yang dihasratkan. Pernyataan di dalam ayat pertama menjelmakan bentuk dan proses pendidikan yang dilaksanakan. Manakala ayat kedua merupakan keberhasilan proses pendidikan tersebut dalam membina rupa wajah rakyat Malaysia, iaitu rakyat yang mempunyai K-workers, E-workers dan C-workers. Selain itu, yang mempunyai nilai-nilai rakyat Malaysia yang sedia menyumbang kepada kesejahteraan dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Walau bagaimanapun, keberhasilan tersebut bergantung kepada sejauh mana guru-guru sebagai pelaksana dapat memahami dan menterjemahkan hasrat tersebut menerusi peranan yang mesti ditunaikan. Sekian, terima kasih.